Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rakaman untuk kuliah bagi minggu kedua bertarikh 23 Oktober 2021 dan juga boleh diguna pakai untuk perkuliahan pada masa hadapan berkenaan dengan tajuk iaitu kemahiran komunikasi dan teknik pidato. Jadi kuliah ini adalah khusus untuk para pelajar yang mengambil subjek ataupun kursus pidato bahasa Melayu CPA 1032 di bawah kelolaan Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah USIM. Baik, dalam topik kita pada kali ini berkenaan dengan asas kemahiran komunikasi dan teknik berpidato ini, insya-Allah seperti biasa kuliah kita adalah melalui Microsoft Teams pada hari Sabtu jam 9 hingga 11 pagi untuk semester ini. Dan sekiranya ada gantian kuliah ataupun kuliah dilaksanakan secara asinkronus seperti ini, maka rakaman kuliah ini akan kita pautkan ke dalam sistem goals para pelajar. Sekali lagi, bagi mereka yang mungkin belum mengenali saya Hairul Nizam bin Muhammad Noor. Saya ialah pensyarah kanan dalam program dakwah dan pengurusan Islam di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, sebelum kita mulakan kuliah kita harus tahu bahawa kuliah kita pada kali ini adalah bertunjangkan beberapa objektif. Di hujung kuliah, diharapkan para pelajar akan mampu untuk melaksanakan perkara-perkara berikut. Pertama, mampu memahami konsep komunikasi. Kedua, mampu menghuraikan kemahiran komunikasi terutamanya untuk seseorang pemidato. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan teknik-teknik pidato. Kita pergi kepada pengenalan kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi adalah satu bentuk kemahiran untuk kita berhubung dengan pihak-pihak yang lain. Kemahiran komunikasi melibatkan penggunaan beberapa kemahiran seperti kemahiran pendengaran yang aktif dan juga kemampuan seseorang pemidato ataupun pengucap awam itu untuk mengawal nada ataupun intonasi suaranya. Untuk itu, penguasaan terhadap kemahiran ini akan menggambarkan sebaik mana seseorang itu berkomunikasi dengan seseorang yang lain dan bagaimana seseorang pemidato ataupun pengucap awam itu membawa dirinya, menyerlahkan pembawaan dirinya dalam urusan seharian yang melibatkan pihak-pihak lain. Bila menyebut tentang kemahiran komunikasi juga, kita harus tahu bahawa penguasaan yang baik berkenaan dengan kemahiran komunikasi ini akan sebenarnya dapat membantu memajukan kerjaya seseorang. Andai kata kita ini terlibat dalam bidang perniagaan sekalipun, dia akan membantu kita untuk memajukan diri kita dan perniagaan kita melangkah ke hadapan. Andai kita memiliki kemahiran komunikasi yang baik. Apatah lagi kalau kita bekerja dengan sesebuah organisasi. Sudah tentulah kemahiran komunikasi ini merupakan salah satu kemahiran yang acap kali diharapkan oleh organisasi supaya kita boleh lenturkan ia di dalam pekerjaan kita sehari-harian dan ia akan membantu kita untuk menaik taraf kualiti kerja kita dari semasa ke semasa
dari pandangan organisasi, bahkan mungkin dari pandangan rakan-rakan sekerja kita yang lain. Jadi, kemahiran ini dilihat dalam beberapa aspek seperti kemahiran bukan lisan ataupun non-verbal, kemahiran menyampaikan idea secara lisan ataupun verbal, dan juga kemahiran bertulis serta berkebolehan untuk berinteraksi secara berkesan dengan pihak-pihak lain. Menurut Gaffey dan Almonte tahun 2015, mereka mendefinisikan komunikasi itu sebagai pemindahan maklumat dan makna daripada satu pihak yang dipanggil sebagai decoder ataupun penghantar, sender, kepada satu pihak yang lain yang dipanggil juga sebagai yang penghantar itu encoder. Encoder, penyampai ataupun penghantar, dan ianya dipindahkan kepada pihak yang lain dipanggil sebagai decoder, penerima ataupun receiver. Jadi komunikasi adalah proses kita nak pindahkan satu maklumat daripada seseorang yang kita panggil sebagai encoder, penghantar, kepada decoder atau orang yang menerima. Perkataan komunikasi secara lughah pula dikatakan bahawa ia berasal dari bahasa Latin, iaitu satu perkataan yang disebut sebagai communicare, yang bermaksud biasa ataupun perkongsian. Menurut Riusch, lama dah Riusch menyatakan tentang perkara ini pada tahun 1957, iaitu komunikasi adalah satu proses yang menghubungkan satu bahagian ke bahagian lain dalam dunia ini. Ini kerana melalui komunikasi sahajalah kita akan dapat mengetahui sesuatu maklumat dan perkara. Sudah tentulah televisyen, internet, radio dan sebagainya ataupun individu manusia itu adalah sumber kepada maklumat. Dan mereka menyampaikan maklumat itu melalui apa yang dipanggil sebagai komunikasi ataupun perkongsian. Menurut bijak pandai ataupun para sarjana, bila menyebut tentang proses komunikasi, mereka menyatakan bahawa ia akan melibatkan 5 langkah. 5 langkah yang membentuk proses komunikasi. Ia bermula dengan apabila pengirim membentuk idea. Dan kemudian pengirim tersebut mengekodkan idea tersebut dalam satu bentuk message. Jadi pengirim dia ada idea, dia bentuk idea dia, dan kemudian idea tersebut dikodkan, disampaikan dengan kaedah tertentu dalam satu bentuk message. Dan kemudian message tersebut akan melalui channel ataupun saluran komunikasi. Apabila telah disampaikan message tersebut melalui channel tertentu ataupun saluran tertentu itu, maka seterusnya adalah penerima ataupun receiver akan mendekodkan message tersebut. Jadi pihak yang menyampaikan tu dipanggil sebagai encoder. Dia membuat encoding kalau dalam bahasa Inggeris. Dan penerima ataupun receiver tu dia akan decoding message tersebut. Dan yang terakhir adalah maklum balas akan dihantar kepada pengirim. Reflection ataupun refleksi ataupun maklum balas, timbal balik diberikan semula oleh pengirim kepada penerima kepada pengirim supaya ia melengkapkan proses komunikasi tersebut. Baik, apa kepentingan komunikasi? Apa kepentingan kemahiran komunikasi? Banyak. Tapi saya cuba serlahkan perbincangan berkenaan dengan kepentingan kemahiran komunikasi ini dalam 2 perspektif. Pertamanya adalah kepentingan komunikasi kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah kepentingan komunikasi ini dalam dunia akademik, terutamanya kamu sebagai seorang pelajar. Untuk masyarakat, berdasarkan kepada perbincangan
bijak pandai, mereka menyatakan apabila berinteraksi dengan pihak lain, kita sebenarnya perlu cuba untuk membuat sedikit penyelidikan lah ataupun research. Kenapa agaknya seseorang memiliki tingkah laku tertentu ketika berkomunikasi. Pemahaman dan pengetahuan tentang konteks ataupun dipanggil sebagai environment, latar belakang komunikasi tersebut adalah sangat penting untuk membantu kita dalam memahami tingkah laku orang lain. Penguasaan dalam perkara ini dapat mengelakkan kita daripada terus membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara tanpa melihatnya dengan detail ataupun dengan terperinci. Jadi, salah satu daripada konteks penting yang mempengaruhi tingkah laku seseorang adalah aspek budaya. Maka perbezaan budaya ataupun culture ini sering dilihat sebagai faktor yang boleh menyulitkan komunikasi ataupun perhubungan di antara dua entiti, dua manusia ataupun dua orang yang mungkin datang daripada latar belakang budaya yang berbeza. Jadi untuk itu, diserlahkan bahawa komunikasi ini sangat penting kemahiran komunikasi sangat penting dalam konteks masyarakat supaya kita boleh berinteraksi dengan pihak lain walaupun kita hadir ataupun datang daripada latar belakang yang berbeza. Seterusnya adalah dalam konteks akademik dan saya fokuskan perbincangan ini dalam kalangan kamu para pelajar. Kenapa kita katakan bahawa kemahiran komunikasi ini penting untuk dunia akademik? Mahasiswa mesti menguasai kemahiran komunikasi. Especially terutamanya dari aspek akademik lah. Kemahiran ini dilihat sangat penting dalam hubungan dengan para pensyarah, khususnya apabila para pelajar berhubung dengan pensyarah untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan menyiapkan tugasan, untuk tujuan perhubungan mungkin di luar bilik kuliah dan sebagainya. Kemahiran interaksi yang baik dengan para pensyarah ataupun mungkin dengan staf-staf universiti ataupun staf-staf institusi yang lain memperlihatkan sikap positif dan juga tanda hormat sebagai tanggungjawab yang ditunjukkan oleh kamu sebagai seseorang mahasiswa. Jadi, kemahiran komunikasi ini meliputi juga penguasaan dari segi penulisan dan lisan. Contohnya lah, kalau kita lihat para pelajar, mungkin ada beberapa pelajar yang dia kurang arif tentang kaedah berkomunikasi melalui email. Kita boleh lihat email yang disampaikan oleh pelajar kepada pensyarah ada kalanya tidak bertajuk. Kalau kata pelajar nak hantar assignment ataupun hantar tugasan melalui email, dihantarnya saja email tersebut kosong tanpa tajuk, kosong tanpa salam, kosong tanpa menyatakan tujuan, kosong tanpa ucap terima kasih dan kosong tanpa menyatakan siapa diri dia. Apakah ekspektasi ataupun jangkaan pelajar apabila dia menghantar email semudah itu? Maka adalah wajar untuk kamu para pelajar mengetahui bahawa kemahiran komunikasi ini sangatlah penting bagi kamu untuk kamu tunjukkan bahawa kamu mempunyai kemampuan membezakan antara adab dan biadab. Kamu mempunyai kemahiran, kamu mampu untuk menunjukkan bahawa kamu mampu berinteraksi dengan baik dengan pensyarah ataupun dengan staf. Maka untuk itu diharapkan bahawa kursus kita ini, Pidato Bahasa Melayu ini akan membantu kamu melengkapkan satu elemen dan juga kemahiran yang penting dipanggil sebagai kemahiran komunikasi untuk kebaikan akademik kamu sendiri. Alright, seterusnya saya pergi kepada teknik berpidato dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai ethos, pathos dan logos. Baik, 3 terma ini sebenarnya adalah terma yang sangat biasa disebut-sebut oleh pakar ataupun mereka yang memperihalkan perbincangan mereka berkaitan dengan public speaking ataupun pengucapan awam. Jadi, dengan itu pidato
adalah salah satu daripada cabang pengucapan awam dan tidak boleh lari daripada memperihalkan berkenaan etos, patos dan logos. Kerana apa? Kerana ketiga-tiga faktor ini mempengaruhi persepsi hadirin ataupun penonton terhadap credibility ataupun pembawaan wibawa diri kita sebagai seseorang pemidato. Baik, kita tengok satu-satu. Dalam konteks etos ini memperihalkan berkenaan dengan personality, perwatakan dan perawakan yang menarik dan kelihatan kemas. Itu etos. Okay. Kemudian dalam konteks etos ini, bila menyebut tentang seseorang yang ada etos yang tinggi, mereka ialah seseorang pengucap awam ataupun mungkin pemidato yang peramah dan sedia mendengar sebarang interaksi, sebarang persoalan dan juga cadangan daripada audiens ataupun penonton. Mereka ialah orang yang menjaga cara berjalan dan berinteraksi supaya yang kelihatan adalah sopan santun. Yang kelihatan adalah tidak sombong dan yang kelihatan adalah mereka ini adalah orang yang menepati masa dan juga matlamat pengucapan awam mereka ataupun pidato mereka. Dan nilaian etos ini memperihalkan tentang kearifan seseorang pemidato itu dalam perkara-perkara yang cuba untuk disampaikannya ataupun dibicarakannya dalam pidato. Elemen yang kedua dipanggil sebagai patos. Patos ni apa? Ia melibatkan kemampuan seseorang pengucap awam itu untuk membentuk dan mengawal emosi hadirin. Elemen patos ini memerlukan seseorang pengucap awam itu atau pemidato itu juga menghargai kehadiran pendengar. Dizahirkan penghargaan itu mungkin dari semasa ke semasa sepanjang sesi penyampaian pidatonya. Contohnya semudah addressing ataupun memperihalkan rasa hormat kepada penonton apabila selang 2-3 pernyataan mungkin akan ada penengah, kata-kata penengah. Contohnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sidang hadirin yang dimuliakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu maksudnya satu bentuk patos dalam menghargai kehadiran pendengar. Dan patos ini juga diserlahkan dalam keadaan di mana seseorang pemidato boleh menjaga kebajikan hadirin ketika menyampaikan pidatonya. Misalnya mungkin seketika sedang menyampaikan pidato, kelihatan ada beberapa penonton yang tidak begitu selesa berdiri. Mungkin bolehlah seseorang pemidato itu untuk menyuakan ruang kepada hadirin yang berdiri tersebut untuk duduk dan berasa lebih selesa untuk mendengar pidatonya. Itulah nilaian patos. Dan seseorang yang ada patos yang baik di dalam pengucapan awam atau pidatonya adalah apabila mereka mampu menguasai hadirin, khususnya apabila hadirin itu boleh datang secara sukarela dan dia boleh mampu untuk mengawal perasaan hadirin yang datang secara sukarela itu. Elemen yang terakhir dipanggil sebagai logos. Logos ini adalah pengolahan bahasa yang baik dalam penyampaian. Bahasa yang digunakan, tutur kata yang diserlahkan, kemudian mungkin ada menyelitkan sedikit sebanyak apa yang dipanggil sebagai peribahasa, kata-kata pujangga, dalil-dalil nakli daripada Al-Quran dan hadis misalnya. Itu adalah dipanggil sebagai pengolahan bahasa yang baik dan kemaslah dalam penyampaian. Bahasa yang baik, bahasa yang menarik, yang kemas, yang mudah difahami oleh hadirin akan menyelahkan bahawa kita ini mempunyai latar belakang ilmu yang diharapkan oleh penonton. Dan kita akan dapat sampaikan sesuatu yang kena dengan kehendak penonton. Itulah elemen logos. Kemudian elemen logos ini juga seperti yang saya sebut tadi, okay, selain daripada perlu ada nilai sopan santun, okay, perlu ada nilai retorik, logik melalui pendalilan peribahasa, pendalilan
pengendalian sumber nakli dan akli tersebut, perlulah juga logos ini menyerlahkan fakta dan ilmu serta contoh-contoh dan bukti yang jelas dan nyata dalam memperihalkan premis-premis ataupun pandangan-pandangan kita sebagai seorang pemidato. Jadi untuk itu kita harus pastikan bahawa kita dapat menyemai dan juga kita mengekalkan satu bentuk kualiti etos, patos dan juga logos sepanjang kita menyampaikan pidato kita. Jadi sebagai kesimpulan, sepanjang perkuliahan kita pada kali ini, saya telah menyebut tentang konsep-konsep komunikasi secara asasnya. Dan kita sedia maklum bahawa dalam satu proses komunikasi akan ada 5 peringkat, bermula daripada bagaimana seseorang encoder ataupun penyampai maklumat ataupun mesej menyampaikan maklumatnya melalui medium-medium tertentu, yang mana maklumat tersebut diterima oleh penerima yang kita panggil sebagai decoder dalam mentafsirkan maklumat tersebut melalui pemahamannya, dan akhirnya ianya berakhir dengan maklum balas yang diberikan oleh encoder, penerima maklumat, kepada penyampai atau decoder kepada encoder, daripada penerima kepada penyampai tadi. Kemudian saya juga berkongsi dengan anda tentang kemahiran komunikasi dan bagaimana ianya penting untuk masyarakat dan juga untuk konteks akademik, yang mana ia terfokus kepada kamu sebagai seorang pelajar. Dan yang terakhir adalah saya berkongsi dengan anda berkenaan dengan teknik pidato yang diselahkan melalui elemen etos, patos dan juga logos. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda, sesiapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka pastikanlah dirinya dapat berkata baik ataupun khair, ataupun yang eloknya adalah terus senyap. Jadi untuk itu, kita akhiri kuliah kita dengan bacaan suratul As dan tasbih kafarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.